Allah SWT kerana dapat kita berkumpul lagi dalam majlis ilmu, majlis taman-taman syurga. InsyaAllah pada malam ini Ustaz jemputan kita adalah Ustaz Sofi Yusuf Gani daripada Pulau Pinang. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, eloklah kita membaca umum kitab untuk hadiahkan kepada ayahanda Ustaz Wadi Anwar, iaitu salah seorang penceramah program-program di Pulau Pinang, juga kepada program-program masjid yang telah dahulu meninggalkan kita. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Tajuk yang kita pilih pada malam ini ialah Roh Islam. Jadi sama-samalah kita ikuti ceramah program kita pada malam ini. Majlis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Amma ba'd. Pimpinan majlis, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudiannya kita duduk diberi peluang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis-majlis ilmu yang mana Nabi SAW menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam syurga. Mudahkan jalan dia untuk masuk dalam syurga. Moga-moga kita tergolong dalam golongan yang Allah mudahkan masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mai duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala suka. Sebab tu hari ni kita mai rumah Allah, kita kata duduk dalam majlis ilmu ni, kita cek diri kita hari ni, betul tak kita hari ni bertepatan dengan apa hak Nabi selalu doa yang saya baca awal muqaddimah tadi. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan golongan manusia yang bila dia buat sesuatu kebaikan, maka dia akan rasa seronok bila dia buat baik tu. Dan jadikan aku ya Allah di kalangan manusia walladzina idza asa'u istaghfaru. Dan bila ada, jadikan aku di kalangan manusia yang kalau buat salah, yang buat dosa, yang buat derhaka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
Jadi aku ni nak segera istighfar, taubat dengan kamu wahai Allah. Ni kita kata ukuran iman manusia hari ni. Atau kita nak cek, kita main rumah Allah, bila kita ada program, kita seronok. Ada orang yang dia cari kumpul semua program kuliah-kuliah di masjid sekitar kita, kawasan kita ni, dikumpul di rumah. Bila orang pergi rumah dia, orang kata rajinnya suami hang ni, semua masjid-masjid jadual kuliah dia tempel di rumah. Apa isteri dia kata? Suami aku bukan dia bubuh di situ tu nak pergi ceramah. Dia bubuh tu supaya dia jangan pergi ceramah, supaya dia tengok masjid mana ada ceramah, dia tak pergi sembahyang masjid tu. Malam ni masjid ada ceramah, tak payah pergi lah, pergi sembahyang tempat lain. Baru orang tak kata aku ni tak duduk kuliah. Ada orang jenis pasien mabuk tu, dia tak mau main masjid yang ada program, ada ceramah. Sebab apa? Sebab nanti dia kena duduk ceramah lah di malam. Ada cari dalam jadual mana masjid yang kosong hari ni tak ada program, ada video masjid tu. Tu champion juga tu. Tu champion kena tipu dengan setan tau. Ada champion gitu. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang mukmin dia duduk dalam rumah Allah macam ikan duduk dalam air. Tenang, sonok, dia tengok ikan duduk berenang. Tapi orang yang mujrim, orang yang fasik, orang yang tak selesa, orang yang dosa banyak, orang yang berpura-pura keimanan dia dengan Allah, dia tak boleh duduk lama dalam masjid. Dia macam burung duduk dalam sangkar tu. Kira kalau boleh nak keluar ya, dia rasa rimat. Tentu ahad duduk di rumah Allah ni, duduk maghrib sampai isyak ni, bukan semua orang boleh buat Bukan malam ni jadual main. Tiap-tiap malam jadual penuh masjid ni. Kalau ada 32 hari kuliah, tiap-tiap malam jadual main. Tu pahala hak besar, tu ganjaran sisi Allah tu besar. Lepas tu kita jangan heran. Sebab Nabi kata apa? Lebih lama kita duduk di tikar semayang kita, lepas semayang, kita akan dapat pahala macam duduk semayang dia. Fadlu intizarus salat, pahala kita tunggu semayang. Satu semayang ke satu semayang tunggu tu boleh pahala. Malaikat tulis duduk semayang, duduk semayang, duduk semayang, duduk semayang tulis. Lepas tu kita jangan heran, happy kan? Ceramah ke, forum habis pukul 11 ke, kita semayang tarawih habis pukul 11.30 ke, kita ada tazkirah sampai pukul 12 malam ke, contohnya. Kita jangan heran, happy kat dia. Happy lama pun tak apa, sebab kita dapat pahala lebih banyak lagi. Boleh malam ni sampai pukul 11.45. Boleh lah, kau duduk dekat ni je, aku nak balik jauh pula ni. Betul dekat je. Saya ceramah orang ni, macam ni lah kuliah. Sampai waktu isyak. Sampai waktu isyak tu azan Allah azan. Bila azan tu ada seorang bro ke bro tau dia ni. Dia turun, surau tu di flat. Dia turun, dia ada flat dia. Dia jalan tu ni, tapi tikar buka, dia tak ada aircon. Yang masjid apa canggih, 5 bintang ada aircon. Jalan tam tu tahu dia dah. Tengah azan tu, habis azan dia turun. Kita ada sama lagi lah. Buka azan di tempat tu, azan di sekitar tu, kita boleh dengar azan tu. Dia kata, oi berhentilah, oi. Oi berhentilah, oi. Dia ulang 3-4 kali. Dia suruh berhenti. Kita ceramah, dia duduk riau. Kita ceramah, dia duduk riau. Dia duduk tawaf surau. Tak tahu lah, visa tak dapat Nabi umrah, jadi tak tawaf, duduk kursi surau. Tak tahu apa masalah, tak tahu lah. Sampai AJK main, dia kata, jangan risau Ustaz, jangan takut. Dia ni memang orang Pulau Pinang kata sir. Sir dia something wrong somewhere, dia tak apa-apa dengan geng. Semua Ustaz main dia di tempat gitu. Jadi kita tak payah risau kan. Kalau kita ada urusan nak pergi mana-mana, boleh semayang di mana-mana lokasi di belakang tu, boleh. Tak apa. Sebab kita ada kerja, bukan sengaja. Kita ada urusan kita dapat. Moga-moga niat kita nak semayang jemaah tu Allah terima dan dapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Batu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda besar yang kita nak sebut sebagai satu anugerah yang Allah bagi kat kita hari ini adalah apa? Yang tuan-tuan mai semayang ni, nama dia sembahyang ni, bukan semua orang yang senang nak buat. Berapa ramai di kalangan manusia yang masa sekarang ni, yang dia duduk di kedai makan pada pukul 6.30 sampai lah, saat kita balik isyak tu habis ceramah, dia duduk lagi di kedai tu. Maksud dia maghrib dia tak ada sembahyang, isyak tak sembahyang lagi, duduk di kedai duduk makan dulu je. Dia rasa benda agama ni tak berpenting pada dia.
Semayang tak utamanya, tak berapa penting untuk dia, dia lebih penting benda lain lagi. Kita bila dah azan tu, kita berebut-rebut cari kunci nak main semayang apa semua, bagi dia ada. Waktu Allah Nabi SAW menyebut apa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hujan apa? Hujan. Balik ambil kain, tak sidai, tak ambil. Siapa hak jaga semayang bagi elok, macam dia jaga agama dia bagi elok. Sebab semayang ni macam tiang. Siapa yang abai semayang dia, bila dia susah baru semayang, bila dia tak tahu apa baru semayang, bila sibuk dia tak semayang, golongan ni macam dia ambil kapak, dia kapak Islam tu sendiri. Dia roboh agama dia. Dia bawa traktor, dia roboh ke Islam tu sendiri. Sebab tu pelik hari ni. Dalam rumah kita ada 2 orang yang bina Islam, ada 5 orang yang musnahkan Islam dalam rumah kita tu. Mak bapak semayang, 5 orang anak-anak dia ada tak semayang. Menyebabkan 2 orang boleh ikat batal, main lagi 5 orang tolak batal. Esok lagi 3 orang ikat batal, 5 orang lagi dia roboh rumah tu. Macam mana Islam nak naik di rumah tu? Dalam rumah kita, Islam nak naik sampai kelawak mau dengar ceramah. Kalau ada kami tak main menggarut pada kelawak lagi. Baik kelawak lagi masjid. Saya keluar di Beranang. Beranang tu Beranang kalau tempat di Selangor tu. Ujung Selangor masuk. Bukan ujung, dia macam masuk dalam filter dalam tu. Masjid lawa. Cantik masjid dia. Rekod polis, monyet mai ceroboh masuk dalam masjid, pecah cermin semua. Saya dia kata, hampa tak mai, monyet lah dia mai, hampa monyet apa? Dia pergi report polis. Polis dia buat apa? Polis dia kata, Allah, monyet mai masjid, hampa tak mau mai. Baik monyet pada apa? Dah itu tak mai. Dah nama kata Islam, kita tak bangga dengan Islam yang ada pada kita. Batu Syekh Abdul Wahab Sya'rani, satu ulama hadis yang masyhur, itu ada di Mesir, rahimahullah ta'ala. Ketika dia jalan, berhadapan dengan seorang pasha. Pasha ni kita kata macam YB, menteri macam tu lah. Di jalan depan pasha tu. Masa di jalan depan pasha tu, dia kata, wahai Tuan Syekh, sekarang ni, sagi, aku nak berjumpa dengan raja. Ada tak apa-apa pesanan daripada hang ni, kau ada hajat apa-apa, nak renovation madrasah ke, nak minta bumbung baru ke, minta jamban baru ke, kami boleh bagi, nak minta kat raja. Syekh Abdul Wahab Sya'rani duduk seketika, dia angkat kepala dia kata apa? Alhamdulillah, rezeki Allah bagi kat aku cukup. Tapi wahai pasha, kalau hang ada sesuatu benda nak minta dengan Allah, hang minta kat aku boleh tolong doa bagi Allah bagi hang. Pasha tadi tu tunduk, muka dia malu. Dia kata, kamu golongan ulama selalu mendahulukan Allah dan akhirat. Kami golongan dunia ni, kami selalu mendahulukan dunia. Dia malu sampai istighfar, dia lari masuk dalam. Sebab tu kita hari ni tak bangga dengan Islam yang Allah bagi kepada kita. Orang bukan Islam, kadang-kadang dia bangga dengan Islam yang ada dengan dia, agama yang ada dengan dia, walaupun agama dia batil. Di Mesir tuan-tuan, budak muda-muda, bukan budak lah, kita kata dalam awal 20-an, awal 30-an, dia jadi padri. Dan dia pakai jubah hitam dia, pakai kepiah hitam dia, semua tu hak jenis gereja ni. Jadi pakai salib besar pelunguk ni, jalan di tengah jalan. Dia bangga dengan pakaian hak dia ada tu. Dia bangga dengan logo salib hak dia ada tu, sehingga dia kata yang itulah benda yang betul. Kita hari ni ada Islam, ada kita kata masjid, ada rumah Allah Ta'ala, ada semayang, ada banyak benda bagus yang ada pada kita. Tapi apa yang jadi pada kita hari ni adalah kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu jadi tak ada. Sebab apa? Kebanggaan kita tentang Islam tu dah jadi makin lama makin kurang. Sebab apa? Makin lama makin kurang Islam yang ada pada kita hari ni. Itulah yang dinamakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin lama jadi makin tak ada. Bukan kata orang lain. Kadang-kadang kita ramai masjid surau ni pun, kita kata
jiwa Islam. Tajuk yang kita dapat malam ni adalah apa? Roh Islam atau jiwa Islam kita tu dah tak ada dalam jiwa hati kita tu, tak ada. Roh nak tolong Islam, roh nak tolong agama Allah, tak ada. Bukan kata besar. Hari ni kita tak payah uji dengan benda besar-besar. Cukup dengan apa? Tabung sembahyang Jumaat lalu kat kita, kita boleh tahu betapa akidah dan kita punya semangat nak infak tu macam mana. Tabung bila lalu di depan tu, berapa ramai manusia yang buat-buat lena. Tabung depan ni dia buat lena supaya selamat duit dia tu. Berapa ramai orang tabung main depan dia tu, saya pernah jumpa sebelah saya pegang RM10. Saya kata bagus dia ni pegang RM10. Pada tadi duk main RM10 tu. Kepak tang ni buat gulung, kepak tang tu, kepak tang ni dia syok main RM10 tu. Main sampai tabung depan dengan dia. Tahu dia buat apa? Dia buka Tupperware tu. Tabung jenis Tupperware. Dia tak tahu macam ni tabung macam mana. Yang buat Tupperware tu, orang mesti buat gitu. Dia buka Tupperware. Saya tengok dia ni pencuri di masjid ke apa ni, siang-siang main curi dah. Dia post RM10, dia ambil RM9 dalam tu ni. Punya kedekut, Masya Allah, tabarakallah. Padahal bukan banyak orang bagi pun, RM10 je. Infak rasa berat. Main satu lagi kawan pula main buah senyum saja. Tabung main depan dia, dia senyum. Lepas tu tolak tu. Orang senyum ya. Ustaz tak tahu ke hadis at-tabassamu sadaqatul, senyum tu sedekah. Banyak cantik muka. Senyum tengok TNB ni, karen aircon siapa nak bayar? Karen elektrik ni pun tak bayar. Duk pergi senyum TNB, dia shot kepala hang keras gitu ya. Ada benda mudah kita nak kira senang. Sebab tu bila tabung lalu depan satu budak tu, ada orang kuih dia kat belakang tu, panggil dia kat belakang. Masa panggil dia, dia pun kali tengok belakang. Tengok kok celah ketiak dia keluar RM50. Dia tu suar. Dia pun tengok RM50 ni, dia tengok muka kawan tu. Bagus dia ni, derma RM50. Orang tak pernah derma RM50 kat masjid. Dia pun dalam tabung. Tapi lepas tu dia hafal muka kawan tu, sebab dia nak pergi jumpa balik kawan tu, nak ucap tahniah kat dia. Habis khutbah, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Selesai habis semua dah, bangun pula lagi pergi mana? Pergi depan. Semayang lah. Kawan ni ikut semayang belakang dia. Allahu Akbar, semayang semua selesai. Habis semayang, nak merangkak nak pergi jumpa kawan tu, dia bangun semayang sunat pula. Okey, tunggu. Habis semayang sunat semua, dia tidur kat tepi abang tu. Dia kata, abang, tahniah saya ucapkan kat abang, sebab abang derma RM50 dalam tabung masjid. Orang tak pernah buat macam abang. Memang abang bagus sekali dalam dunia. Abang tu tengok, dia tu atas bawah, dia bawa tangan kat bawah dia tu, dia tahan lah, bagus dia tak. Dia tawak kata apa bagus. Duit RM50 tu, duit hang hak jatuh pada poket belakang tu. Tak duit aku bagi duit tu kat hang, suruh hang simpan. Hang lah bagus pulang tabung masjid. Dia tak menyesal aku tabung masjid. AJK duk kira duit kan. Dia pergi dekat mereka hak duk kira duit tu, dia kata boleh tak bagi saya duit saya hak RM50, saya silap boh, dia kata. Imam kata, ya kada orang ni kau ranjau, kau duk bohong memang tiap minggu dah ada orang duk tipu macam hang ni kat kami. Betul duit aku. Kerana kami tahu tu duit hang. Duit aku ada lipat, RM50 ada lipat belah kanan sikit. Dia kata semua duit ada lipat. Kami takkan bagi duit hang sekarang. Dia geram. Dia seolah bila geram mata jadi kecil kan. Geram tu. Jaga hamba AJK masjid, aku takkan derma masjid hamba 50 Jumaat, dia kata. Satu Jumaat RM1, dia transfer kredit awal lah, dia tak mau bagi dah. Satu nama kata kita ni, berat kita nak infak fi sabilillah. Padahal infak tu lah duit kita. Benda yang ada dalam poket duit siapa? Belum tentu. Mungkin duit Astro, duit TNB, duit Indah Water, duit U-Mobile, duit Selcom, duit Petronas, duit Shell. Duit mampu waktu lah duit. Duit hak kita ni duit mana? Duit hak kita pulang tabung tu lah duit kita. Sebab tu ulama kita, kalau kita jumpa orang miskin, susah, kita derma kat dia tu, dalam bekas dia tu kita pun kat dalam bekas kat dia tu, kita derma kat dia. Derma lah berapa pun kita derma kat dia. Dia akan kata apa? Terima kasih lah nak bagi derma kat makcik ni. Kita kena kata kat dia terima kasih. Terima kasih lah kita kata kat dia. Dia kata kita awak pula hang kata terima kasih, hang bagi aku duit. Kita kata kat dia, bekas hang ni, Tupperware ni buruk je Tupperware dia tu, tapi Tupperware dia tu membeng kita kat akhir esok ni.
Dia tolong simpan duit kita. Bekas tu tak main mana, tapi bekas tu public bank kita nak ambil duit kita di akhirat esok. Makcik tu dia tolong jadi banker kita di akhirat esok. Kita boleh tekan RM10 tu, dia main dalam bentuk pahala. Tawak fil akhirah tu dia nak datang dengan apa? Dengan bekas makcik tu lah. Sebab tu tabung kecil je, tapi di balik tabung tu dia ada jutaan benda yang dia boleh selesai untuk kita. Siapa ada masalah suami, masalah isteri, masalah bisnes tak laku, niaga orang tipu, orang murung, kawan, member curi duit, macam-macam lah masalah, banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Itu salah satu dia. Lepas tu tabung masjid ni, kalau boleh buat besar ni, besar meja kuliah ni. Sini tak ada lah. Masjid baru esok buat macam ni, besar ni. Orang nak curi pun bayar. Yang kedua, sebab banyak benda selesai dengan tu. Selain daripada boleh selesai masalah, Nabi SAW dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Sahih, Nabi SAW menyebut, dawu mardakum bi sadaqah, ubatilah sakit apa ni dengan sedekah. Siapa ada sakit lama tak sembuh-sembuh ni, maka dia boleh gunakan kaedah bersedekah ni. Niat di hati dia, wahai Allah, lama dah sakit ni, biarlah sembuh sakit aku ni dengan aku ni banyak bersedekah. Sedekah ni bukan banyak mana kita mampu dah. Bukan tunggu kaya. Nantilah kaya aku baru sedekah lah, nanti aku ada dah. Bila kita sedekah, baru Allah bagi kekayaan kepada kita. Itu satu, nak selesai masalah dengan sakit ni. Yang kedua, kata Nabi SAW, salah satu kaedah nak selesai masalah bila sakit berterusan adalah dengan kaedah wudu. Wudu ni apa? Bekas ayat wudu. Bekas ayat wudu. Wudu adalah perbuatan, nama dia wudu. Wudu adalah ayat bekas lelehan daripada wudu tu, orang panggil wudu. Wudu ni dalam kaedah perubatan Islam, salah satu daripada benda kita boleh guna untuk berubat pada orang. Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia duduk di Mesir dulu, dia duduk berjiran dengan banyak orang-orang Yahudi di sekitar rumah dia. Sekitar orang rumah dia. Maka apa yang berlaku adalah, orang-orang Yahudi ni bila mereka nak keluar pergi jalan mana-mana, mereka lebih selesa tinggal anak mereka dekat Sayyidatuna Nafisah. Sebab mereka tahu dia ni orang yang baik, mereka tinggal dekat rumah dia. Satu hari, mak Yahudi ni, dia pegang budak anak dia OKU. OKU main ketuk pintu semua. Sayyidatuna Nafisah, boleh tak aku nak tinggal anak aku dekat hang ni, hang tolong jaga sah, boleh tak? Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia pun jaga. Masa dia main tu dalam pagi lah, 10-11 pagi macam tu, maka Sayyidatuna Nafisah ambil wudu nak solat duha. Dia ambil wudu, habis ambil wudu, dia masuk dalam bilik sembahyang duha. Ayat bekas wudu balance tu dia terabak orang tu dah. Maka budak ni OKU ni pun merangkak ni, dia ambil main ayam tu, dia sapu di tangan dia, muka dia, sapu di kaki dia semua. Barakah dengan karamah orang yang salihah seperti Sayyidatuna Nafisah. Maka dengan izin Allah, budak tadi OKU tu dia jadi okey, boleh bangun macam okey dah lah. Tak ada masalah, jadi macam tak ada masalah lah. Bila mak dia balik, ting tong, ketuk pintu. Yang buka pintu ni siapa? Sayyidatuna Nafisah duduk sembahyang. Yang buka pintu ni anak dia nak. Anak dia buka pintu. Anak mak dia terkejut, Masya Allah. Masya Allah, tak dia Yahudi mana kata Masya Allah. Dia terkejut, terkejut aku. Tadi masa aku tinggal hang okey you. Sekarang you okey. Pelik dah pula. Sana you boleh okey ni. Maka dia pun kata, wahai mak, saya ambil bekas wuduk ni, sapu-sapu. Saya dah turun Nafisah, keluar main. Dia kata, Masya Allah, macam mana hang boleh jadi elok? Dia pun cerita. Dengan pengkabaran berita tu, maka mak dengan bapak tadi harta Islam tu, dia perlu Islam. Sebab apa? Sebab barakah dengan ayat wuduk tadi tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang nak berubat, dia main ambil ayat qolah masjid, 7 masjid. Sebab apa mengambil ayat qolah masjid? Tu bekas ayat wuduk orang ambil tu, basuh muka. Sebab barakah ayat tu. Barakah ayat tu. Untuk guru ambil, orang soleh ambil, penyamun pun ambil dalam tu. Semua sekali goi dalam tu. Semua jadi, ayat tu jadi bagus. Ayat wuduk tu bagus. Cuma tak boleh minum lah. Sebab apa? Sebab qolah masjid pun hantu ayat yang ada dalam tu macam-macam.
Jangan masuk. Kadang lepas-lepas ikan MPP tu tau, ikan MPP tu 13 ekor lah tu, ikan tu lalu buat kerja. Tak payah minum air tu, sapu je. Kita pergi hospital, kita pergi ziarah orang, kita tengok kawan tu sakit, dia offer kat kita, boleh tak hang bawa main ayat waduk hang, aku tengok muka hang bagus, duk pergi set ceramah kuliah ni, hang aku nampak macam orang soleh je, bawa lah main ayat kat aku sikit, aku nak sapu, bagi tangan aku ni lenguh bagus sikit. Bagus, tak apa, kita bagi kat dia sebab dia percaya kat kita. Jangan offer. Kita pergi ziarah orang sakit, hama yang uduk aku, mau buat aku tu sebab dia kenal kita. Dia tak aku teruk sama aku dia bagi yang uduk aku. Daripada kawan tu tergeliat patah tangan kena anak uduk kita, jadi reput tu tangan tu ya. Dah dosa banyak penyamaran perangai dah. Dan bila kita main di masjid, nak ambil ayat kolam masjid tu, apa kita buat tu, janganlah ambil ayat saja belah gitu je. Kadang-kadang orang takbir semayang, dia tunggu dia kereta di luar, bila dah takbir, dia main ambil ayat 3-4 botol, dia belah gitu. Mayang pun tak. La ilaha illallah. Mayang semayang. Belah Pening ada masjid apa? Masjid Makbul. Masjid Makbul ni orang suka main, masjid lama lah ni. Orang suka ambil ayat kolam dia. Siapa beli kereta baru, dia suka pergi tuang ayat kolam masjid dekat kereta dia. Pergi duduk situ boleh tengok hari-hari. Saya ni beli kereta Izora, dia main berhenti di situ, dia masuk dalam masjid. Pagi ke 10-11 tu dia ambil ayat kolam masjid tu, kebang, dia tuang ayat masjid tu, dia belah. Kita tanya dah sebab apa hang tuang kereta ke masjid. Dah barkat kalau tuang ayat masjid baru tak accident dia dah. Dah hang bawa macam pelesi, memang accident lah. Hang rendam kereta hang dalam kolam tu pun dia tak jadi apa. Ayat tu tak jadi apa. Yang nak jadi bagus dia driver tu hang baca doa naik kenderaan bawa betul. Dah ambil ayat kolam masjid tak dosa. Ambil ayat kolam masjid, orang wakaf untuk ambil semayang, basuh kaki, bukan basuh kereta. Dah ambil itu, lepaslah main tabung masjid sikit 10-20 ringgit. Sama macam lah ni duk main musim kenduri kahwin. Musim kenduri kahwin banyak masjid dah. Saya dah tahu lah belah sini, antara masjid yang tak bagi nikah dalam masjid adalah Masjid Kapitan Klim. Sebab makin karut dah. Bagus nikah di masjid, bukan tak bagus, tapi adab-adab tak jaga. Kadang-kadang tu Allahu Akbar, hak main iring pengantin tu, pengantin tak terang mana sangat, hak main iring tu melampau lebih daripada pengantin ni. Kadang-kadang uzur, tak apalah ustaz, kali sekala adik saya bukan nak menikah selalu, main duduk dalam masjid. Dalam main duduk dalam masjid ni, masa nak akad nikah, adik dia lelaki nak akad nikah, masa nak ucap ni nak akad tu, kakak dia ni Allahu Akbar, pakai pakaian pun lebih kurang kira tak menutup aurat, spesifikasi yang tak betul dah. Puspakom syariah memang tak lepas pakaian kakak tu. Kakak tu bawa kamera nak rakam tu, main duduk kat depan tu, sebelah Tok Imam. Duduk sebelah Tok Imam tu. Tok Imam nak nikah, jadi kecak lah. Aku nikahkan diri aku lah gitu. Dah tengok kat luar ni tepi dia, silap pula sendak apa ya Tok Imam tu. La ilaha illallah. Tu semua benda tak betul, jangan buat. Kadang-kadang tak tutup aurat. Tudung tak pakai, stokin dengan abang lah. Rata-rata tak pakai dah. Padahal kaki tu wajib tutup dah. Duduk sila orang tu, duduk sila tu, gelap pergi gelap main. Tak buat apa-apa pun. Bukan nak tumpu pada majlis tu tak. Saja nak sonok betul je. Lepas tu benda-benda ni yang jadi apa dia? Kadang-kadang cameraman tu, dia ambil gambar tu, dia cucuk karen masjid, ambil karen masjid, nak ambil gambar kita pun kamera pergi besar tu. Kita panggil dia suruh ambil gambar, dia pergi cucuk di masjid pula. Dah cameraman, syarat jadi cameraman mesti dulu 4 senawi pondok. Kan? Syarat jadi cameraman kena mengaji syariah, fakulti syariah USM, UKM. Dah. Cameraman siapa-siapa. Jadi dia bukan tahu apa hukum hakal Islam. Hang ramai mengaji, hang tahu benda tu tak boleh. Sebab apa? Bukan hak kita. Jangan marah cameraman, tak apa. Hang ambil duit hang sendiri. Habis majlis dah semua nak balik dah, kita sebagai kakak pengantin ke, abang pengantin ke, pak mentua, habis dah balik, ambil lah 2-30 ringgit. Lepas pergilah tabung masjid. Hang buat sanding sampai 3,000, 4,000 tak apa. Masjid nak bagi 2-30 ringgit pun hang kira.
Current tu bukan guna banyak mana pun, guna 2-3 ringgit tak sampai. Apa salahnya lepas lebih banyak sikit supaya dapat barakah dengan perkahwinan kita ni. Lepas tu banyak benda nak kena jaga dalam perkahwinan kita ni. Banyak benda berlaku yang tak orang betul. Lepas daripada akad nikah tu tengoklah, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kalau ada mimbar, pengantin lelaki duduk atas mimbar baca khutbah. Perempuan duduk di bawah tegak gambar. Silap lagi pula dua-dua di atas tegak gambar baca khutbah. Syiah dua-dua baca khutbah, lelaki di perempuan. Tegak gambar. Lelaki gantung di kipas, perempuan gantung di lampu, pakai tegak gambar habis. La ilaha illallah. Tak apa lagi. Kadang-kadang pelik-pelik lagi lah, pegang pinggang lah, apa benda kena buat di rumah, semua duk merepek di masjid. Balik rumah. Sebelum tu lagi buat dosa lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Panggil mai orang pelik-pelik mai duk make up dekat kita anak kita ni. Siapa dia? Panggil Kak Ros. Malam nama Kak Ros, pagi Rosli. Betul lah, kalau ada Rosli benar lah. Lah kan pondan boleh. Mahkamah puteri dah, siapa jadi pondan boleh. Dulu di Chulia Street tu tak apa ramai sangat pondan. Lah sejak kata boleh tu berebut jadi pondan. Dulu duk balik tembok, lah duk depan duk babai. Haji, tamak ke haji semua duk babai ke dia. La ilaha illallah. Padang kota, lama-lama lagi tambah. Sebab pondan boleh. Kita panggil set ni, hak Nabi SAW menyebut, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minal rijal bin nisa wal mutasyabbihati minal nisa'i bil rijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki ni, hak Nabi SAW beritahu kata kena dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil mai puak-puak ni mai duduk dalam rumah kita pula, make up anak kita. Allahu Akbar. Make up anak kita, padahal dia lagi ajnabi, tak kena benda dengan dia. Kan pegang muka, dosa dah. Kalau dia make up, dia nak sembahyang lagi macam mana? Lepas mula ambil sembahyang siap-siap, bola make up sikit, tak lagi pondan tu main pegang, batal dah sembahyang. Walaupun dia sebiji macam perempuan, tapi dia lelaki juga, pegang batal. Kita sebagai bapa yang duduk di rumah sebagai wali, kena habaq dia, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dia pegang muka anak kita, duduk berdua-duaan, berkhalwat dalam bilik dengan anak kita. Dosa dah tu. Walaupun daripada nikah, mereka akad nikah minggu lepas, minggu ni baru kenuri. Kita kata apa? Tak apalah ustaz, mereka nikah lah. Kalau dah nikah kalau, tak apa pegang tu. Lagi tak boleh, dah jadi isteri orang lah. Kita sebagai bapa, kita rela anak atau menantu kita masuk neraka. Aduh, pelik perangai kita ni. Nabi SAW, kalau tuan-tuan balik rumah, buka bab berkaitan dengan Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Apa amalan Nabi SAW dalam 10 malam terakhir daripada Ramadan tu? Yang pertama, ahya lailahu, Nabi akan hidupkan malam-malam dia. Yang kedua, Nabi SAW akan syidda mi'zarahu, Nabi akan ikat kuat kain dia, simbolik pada hubungan suami isteri ni tak apa ada dah, yang ada hubungan dengan Allah. Yang ketiga, ayqaza ahlahu, Nabi gerak ahli keluarga dia. Syarah hadis sebut apa? Bila malam 10 terakhir Ramadan, Nabi akan pergi rumah Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi akan ketuk pintu, gerak mereka untuk sembahyang. Sembahyang apa? Qiyamul Lail 10 terakhir Ramadan. Tengok Nabi, walaupun dah menikah kan, hidup asing, rumah asing dah, tapi untuk benda sunat Nabi pergi gerak mereka malam untuk sembahyang Qiyamul Lail waktu malam. Kita sebagai bapa, benda tu bukan benda sunat, benda wajib, kita halang anak kita tak buat benda tu, tapi kita rasa tak apa, tak buat apa. Bapa hak 5 bintang tu, yang tegur anak tu baru nama bapa 5 bintang. Anak menantu kita balik masa raya, daripada sapu-sapu sampah luar rumah tu, tudung tak pakai. Kita sebagai pak muda, kita kena kata apa? Apa ni, apa masuk dalam lah? Apa tiap hari duduk pergi masjid, ni tudung tak pakai, masuk dalam. Ni baru bapa 5 bintang. Ni tengok mak anak tu sapu, Haji, ni siapa tu? Tu menantu saya, tak boleh tudung. Dia pergi lah ustaz, mereka besar, ada nikah, ada tahu lah kot. Ni bukan bapak 5 bintang, ni harimau bintang. Tak guna sedih bapak. Biar Hanif flat tingkat 6, pergi bagi mati orang. Orang kara ni jadi bapak.
Jadi bapak kena beritahu tu, ni tak boleh, tak boleh. Bapak dia kata, dah ustaz, saya tengok dia sebiji macam perempuan. Tak apa aku, dia patut bilik sama. Sebiji macam perempuan, siapa ajak Ni wiring semua elok tau. Meter TNB memang fungsi elok ni. Tak ada rawat pasal. Jangan wabak kata dia tu dia lelaki ke perempuan? Lelaki, bukan perempuan. Lelaki. Bukti. Banyak bukti lah. Contoh. Contoh apa yang buat? Contoh. Naik motor 2 orang. Seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Naik motor. Sampai dekat Pondan seorang. Lepas tu saya suruh pergi 2 orang. Yang pergi seorang. Tadi Pondan tu belakang kan boleh harap apa ni. Pergi 2 orang selamat. Lepas tu Pondan tu ada. Kita kata, wah comel lah awak ni. Boleh saya pegang pipi awak? Wah lembutnya, baiknya awak ni. Pondan tu dia kata apa? Terima kasih, memang pipi kita lembut. Cakap Kuala Lumpur. Pondan mana cakap Kuala Lumpur. Tengok IC kok diam. Mana kok diam. Belagak tak mampu cakap Kuala Lumpur. Jarang Pondan cakap Pening tak ada. Dia cakap ada kan. Kita belai-belai pipi dia. Contohnya kita pun nampak boyor tu kat muka dia. Wah pang muka dia. Kena-kena tu dia kata apa? Ada dia kata, sakitnya pipi I. Tak ada. Woi, wajah tubuh aku. Dia keluar semua. Dalam lagi semua bergerak. Pondan kalau kena hambat anjing, dia lari je nak. Contohlah. Dia usung beg dia kat belakang dia tu. Dia jalan-jalan. Bulldog belakang tu. Hak jenis ayat-ayat meleleh 2 liter kat mulut tu. Wow buat gitu. Dia tengok anjing tu main. Ada dia buat gitu. Janganlah hambat I tak boleh lari. I Pondan ada dia buat gitu. Tak ada. Dia dilempar beg-beg lari. Toyota Innova dia lepas. Dia lompat-lepas. Yang kata Izora, yang kata Alza, lompat lepas kereta tu. Sebab dia lelaki. Kalau dia kena terajang, Pondan kalau kena terajang, dia kata apa? Dia kata janganlah tenang. Dadah. Woi, wajah tumbuk dia ditumbuk kita balik. Lelaki. Dia tak perempuan. Lelaki tu kita panggil duduk di rumah. Tu yang pelik kita ni. Banyak benda lah. Kita panggil hak paling canggih sekali, Pondan pakai tudung. Dia Pondan dia pakai tudung. Dia kata sebab pakai tudung. Tak, kita orang kena pakai tudung menutup aurat dia tak. Kepala dah kata lah. Tapi nak kata lah. Ya hang pergi tukar alat kelamin, hang tukar jadi lain pergi Singapura, pergi Thailand tukar tu tak apa, tak dapat murka Allah. Tahniah anda buat baik pakai tudung lah. Saya duk fikir Pondan main Jumaat duduk tempat mana? Tak mana dia nak duduk kan. Kalau dia duduk sebelah kita tak tahiyat akhir pun jadi takut. Nak duduk tak? Nak duduk betul takut tak dia patah. Duduk sini dengan perempuan lah, jadi Pondan lah, jadi takut semayang kata. Tak tahu dia duduk kat mana. Tapi kalau Pondan dia pergi dah semayang Jumaat. Saya tak pergi kot. Semayang raya dia nak duduk mana? Saya pun duduk fikir lah, semayang raya dia duduk mana? Takkan pakai telekong. Akan dia belakang tu imam lah. Jadi susah tu. Dan golongan ni lah kadang-kadang bila roh jiwa kita Islam kita tak ada, kotang itu dia kena buat apa? Tu baru di luar tak tengok masa kenduri ni. Lepas tu saya beritahu beberapa inovasi boleh kita buat masa kenduri kahwin ni. Beberapa inovasi yang boleh kita buat apa dia? Yang pertama, di kad kahwin kita tu kita tulis pakaian, pastikan pakaian anda menutup aurat. Tulis gitu. Orang tulis dulu, orang tulis sanding ke apa, tak payah tulis dia semua merepek dah tu. Buang tu tukar tulis apa? Pastikan pakaian anda menutup aurat. Bagi yang beragama Islam, pastikan pakaian anda menutup aurat. Tulis tu. Biar orang baca tu bagi terasa sikit. Ni kenduri mai, Masya Allah, Tabarakallah. Mai jadi sahabat tu. Berapa ramai hak semayang dalam kenduri tu? Dalam kenduri ramai-ramai tu, berapa ramai ambil berat semayang? Kita sebagai tuan rumah, inovasi yang kedua yang kita boleh buat adalah masa kenduri kahwin ni apa? Kita pegang mic atau kita ada DJ di situ tu. Kita dah sampai waktu Zuhur, contohnya pukul 1:15 minit, 1:10 minit azan. Kita pick up mic, kita kata apa? Assalamualaikum tuan-tuan, kita ada surau di belakang tu. Tuan-tuan yang nak berhajat atau semayang Zuhur dengan segera, tuan-tuan boleh. Dah azan dah, semua kita hak lelaki, kita boleh pergi semayang segera dulu lah di surau hak ada dekat tu. Kita hadap betul, tak apa dah. Terlepas dah tanggungjawab. Sebab apa? Sebab kita tak wajib paksa buh pisau kat orang tu semayang dah. Buat ke tu? Kalau tak buat kau, buat kau semayang. Pengantin perempuan jangan harap lah. Jadi Kak Ros make up lah tadi 450 mampu ikat Kak Ros lah. 8.30 sampai 10.30 2 jam make up. Dia nak ambil semayang malam sikit lah. Dia kata sebab
Basuh, hilang semua makeup 450. Bagi kat Kak Ros tadi, cancel. Pengantin perempuan tak nikah. Tak nikah lah, tak semayang. Pengantin lelaki padan tubuh kering tang tu, duk ronda tang ni, ronda tang tu, semayang tak? Tak semayang. Mak mentua lagi tak semayang. Siapa main pun dia akan kata, "Mama tengok ni, kasut pengantin dia bawa pergi kat bilik, kat katil kan, susun kasut, susun buah." Dia duk padan tunjuk benda tu sampai 3, 4, 5 tak semayang. Tak semayang ke Mak Haji oi? Tak apa ai, Tuhan pun tahu hari ni kita sibuk. Anak cantik bukan, ni apa Tuhan Pak Makan? Pak mentua semayang tak? Oh, tak semayang lah Pak mentua pijik baju double XL, poket bagi besar sikit. Sebab nak kau duit ke orang. Makasih. Hatu lah. Kalau bis semayang hilang 240. Sebab bis semayang tu orang balik dah RM5, RM10, RM5, RM10. Hak lagi penyamun, dia tahu dia berbuat apa? Dia berbuat kertas saja. Apa dapat datang ni? Di Pulau Pinang ada penyamun tarbus. Dia duit tak ada, dia potong paper utusan lah tu, paper lain tahan lagi. Paper utusan dia potong, dia bolam tu. Nampak macam tepai lah pengantin. Pak tu nampak, oh sedap ni, 250. Tengok, 18 keping. Dia potong macam duit, paper utusan. Hak bagi sampul kosong saja, hak boh daun ada tak? Allah duit tak bawa, duit besar, tengok daun nanti harta. Cabut boh daun, bagi kat dia. La ilaha illallah. Awak kedekut fitrah tu. Bagilah lebih kurang. Dah bawa orang satu family, bawa pergi ramai-ramai. Niat kita tu nak tolong orang, bagi kat dia. Banyak mana pun tak apa, sekadar kemampuan kita. Tengoklah kita bawa battalion set macam mana. Hak bawa ni semua bukan jenis makan, ni jenis download 8 kali beratok. Makan sekali dah, beratok pula. Nasi dia saja 8. Bagi RM1. La ilaha illallah. Apa dah kedekut baik. Tengok kapasiti perut anak-anak kita tu. Jadi makan banyak apa tu, niat sedekah, tolong dia bagilah. Itu baru betul. Biar kenduri tu nak pasang lagu ke apa-apa, kita ada banyak pas lagu di pasaran tu, pasanglah selawat, pasanglah nasyid, pasanglah zikir terapi, pasanglah macam-macam lah dalam pasaran ada. Tapi hari kita pasang lagu merepek tu lah. Renjis, direnjis. Masa tu imam masuk dengan geng masjid pagi kopi. Renjis di masjid. Allahu Akbar. Hak main bagi bunga telur buat awet. Hampa patut padan dah. Bila geng masjid main, carilah orang lain bagi bunga telur tu, bagi hadiah tu. Ni bagi awet bagi. Ni bagi kat geng masjid ni semua. Dia awet main tu umur 22 tahun. Bagus ni awak. Abang. Bagi kat Tok Siap abang tu. Tok Siap makan nasi meleleh kat baju, tak masuk ke mulut dah. Abang dia 72. Kan Tok Siap sini abang jangan tengok dia pula. Tok Siap masjid Venezuela. Ni tak ada masalah. Tempat lain. Cari orang bagus-bagus sikit. Hak pengantin tadi pakai tudung elok dah, cantik, molek dah. Tapi mai kenduri, Allahu Akbar, rambut macam bini bunga siang tu. Rebang betul. La ilaha illallah. Tadi elok dah kan akad nikah pakai tudung semua elok dah. Celah-celah tu. Ada ustaz pergi baca doa pula. Hak tu hak jam kali. Ada ustaz selawat pula. Pengantin mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Ada marhaban lah. Ya marhaban. Tu apa? Marhaban. Doa pula, ya Allah bagilah pengantin ini keberkatan seperti mana Yusuf dan Zulaika. Yusuf Zulaika ni macam ni. Yusuf Zulaika. Malaikat pun nak muntah saya. Yang lagi teruk ni bagilah macam Nabi Muhammad dan Khadijah. Ni Khadijah. Damn. Baca doa pula. Patut hak baca doa tu mau baling dengan dalca tu. Tengok muka tarik elok-elok. Ya apa tu beleleh di muka tu. Siapa baling kat aku? Dan padahal baca doa apa majlis ni? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur benda hak dengan batil. Dan anak sangat joget macam tu kan. Joget Selfie kenduri. Selfie satu kenduri tu, wala'iyazubillah, 4 orang duduk di depan. Tahu siapa? Pak mentua, mak mentua, besan, semua sekali 4 orang. 4 orang karaoke. Hang karaoke bagi kat aku. Aku chorus pula tarik. Aku dangdut pula tarik. La ilaha illallah. 4 orang nyanyi dangdut. Subhanallah. Kenduri kadang-kadang tepi masjid. Kenduri malam. Hantar orang semain isyak kan, buatlah slow sikit kalau nak sangat dengar lagu tu. Bergerak masjid ni dengan bass dia tu. Bam, gerak. Terima waladdah gitu.
Dan base tu bergerak tu, la ilaha illallah. Tang mana kita nak hayati Islam dan dapat barakah? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenduri kita ni banyak dah. Tu baru buat kenduri. Tak cerita balik. Lepas kenduri tak balik. Kan ada kursi tu. Dia habuan kena bus situ. Bila kita buat kenduri, kita kena bus di situ. Makan dan blok. Betul. Konsep dia. Duduk tolong tak apa. Dia tak duduk tolong. Dia tiba cakap banyak. Apalah maplek. Tak maplek. Nanti lelaki lah. Apa maplek putih, ponu, hitam, apa ni. Dia kata betul. Dia pergi lah. Dia bukan menikah dengan hang. Cantik ni, dia abstrak. Siapa-siapa pun boleh kata dia seorang nikah. Dia pergi kat dia. Dia berkenan, dia menikah lah. Pergi kat mak mentua orang ni. Habis awak menantu orang hitam sangat. Kalut tu. Bukan menantu aku nak nikah kan. Dia pergi kat mereka. Dia seronok. Atau habuan sektor mengumpat. Ada tahu tu? Kena pun situ. Section untuk mengumpat. Pun 3-4 fungsi. Ada 3-4 orang ni. Apa lauk tak sedap. Lauk daging keras. Ni apa ayam hangit. Nasi tak cukup ayam. Macam-macam lah. Hak butuh macam tu. Makan, bagi duit, belum. Yang penting Nabi ajak pada kita apa? Doa pada pengantin. Hak mahizin tu baca, kita pada tu menyanyi kita kata barakallahu lakuma, barakah alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW supaya Allah bagi barakah pada pengantin tu, biar dia kekal perkahwinan tu sampai bila-bila. Ni mai pergi makan kedai, kutub pergi kutub kan belum. Kalau 1000 orang mai doa kat pengantin, kita tengok barakah pengantin tu boleh hidup dengan kebahagiaan. Tapi 1000 orang mai cari kesalahan, cari kebaikan, sehingga menyebabkan apa? Kita jadi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Batu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebut, sayati 'ala nasi zamanun yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu. Akan datang akhir zaman nanti di mana manusia yang baik dianggap sebagai pembohong, orang yang pembohong dianggap sebagai orang yang baik. Orang yang cakap penipu. Siapa dia? Perdana Menteri Israel. Saya tengok dia berucap di TV. Dia mic sampai nampak biji mata dia. Muka tak nampak, mikrofonnya penuh semua TV-TV dunia. Ambil siaran hak dia cakap tu. Sebab apa? Sebab dia pembohong juga dia. Guru mai, ustaz-ustaz mai, tengoklah, Masya Allah, mai apa ni? Boleh lah, tak boleh bagi 5 apa belagak lagi. 4 je bagi gambar. Boleh lah, taklah teruk sangat. Sebab dia tahan tang ni. Saya ceramah satu tempat tu, mic dia macam ni ke? Tapi dia macam ni turun. Bagi saya kena angkat boleh. Bagi ceramah turun. Dalam ceramah sejam lebih tu ada 12,344 kali saya duk angkat benda tu. Saya tak apa beli lah. Lain aku ceramah 3-4 kali dia kena angkat. Apa hal ni? Saya ceramah tu tempat tu bagi saya mic. Time mic ke lah. Saya suka pegang. Saya kata okey saya pegang. Tengah-tengah cakap tu, tengah short current. Saya lempak terus mic tu. Saya tahu apa short current ni. Dah kemarin dah short dah lupa nak buat pula. Mereka tak ingat kat ustaz dia kata. Saya kata hampa nak bunuh aku. Janganlah bunuh macam ni. Hampa tak suka ceramah, bubuh satu kertas kecil. Ustaz tolong berikut, kami tak mau dengar ceramah. Tak apa, hanya bunuh aku macam ni pula. La ilaha illallah. Hak tu orang namanya cakap cerita benda baik, mikrofon macam mana bagi. Allahu Akbar. Tu artis duk pakai tu. Tahu artis duk pakai di pipi. Apa datang apa tadi tak tengok TV semua baik, duk rumah warung semua macam baca Quran, tengok tanyalah ustaz, apa tak tengok tanyalah setan. TV dia macam-macam. Dia tanyalah ustaz mana, tanyalah setan ada. Setan tanyalah mereka tu. Dia pun di pipi dia pun seletik satu. Kena tengok tu, bukan murah tu, mahal tu. Hak tu mic tu kualitinya mic. Bukan kata hang cakap, kawan sebelah cakap boleh dengar di mic tu. Tarik nafas boleh dengar. Itu baru mic kualiti. Untuk apa? Untuk orang buat benda-benda yang tak bagus, nak lara, nak bagi orang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak lalaikan orang, tapi dia dapat satu benda elok. Memang jiwa manusia dia nak seronok tu lebih, nak main dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak berapa nak selera, dia nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah masjid tuan ni, boleh lah macam saya abang tu lah. Betul pun Nabi tak konsert. Apa tak tahu kan, apa tuan duduk rumah wiri, apa duduk zikrullah, apa tak tahu apa baca Quran kan. Saya beritahu apa, konsert tu sini pentas artis utama, lebih kurang 100 atau 200 atau 1 ke 300 meter, dia akan bawa besi penghalang banyak.
Siapa akan jaga? Rela. I tak rela, I rela you, macam-macam lah. Dengan Jepang, dengan Jabatan Tanah Wang, semua geng-geng tu mereka jaga lah. Mereka jaga. Tujuan dia tahu apa? Tujuan dia supaya orang yang dengar konsert tu tak melimpah ruah mai ke pentas, mengganggu konsert berjalan salam dengan artis semua. Orang tak mau. Betul, orang berusi. Sampai kena berusi lah. Orang tu berebut-rebut sangat nak main ke depan tu. Saya pun taklah hebat sangat duk ceramah, tapi duk pi lah juga, duk 3 tempat. Tak pernah orang berusi. Berusi nak tu, awak masjid apa berusi? Dia kata tak boleh ustaz, masjid kami kalau ustaz main, dia berebut-rebut nak salam sampai ustaz 3-4 kali dah pengsan. Masuk Lamuari, masuk KPJ semua, Kek Tajam, sebab mereka main berebut ustaz. Mereka suka sama ustaz-ustaz ni. Tak ada. Lagi jauh, lagi bagus. Ni mujuk ni tengah-tengah ni penuh. Tak ada melekat macam cicak di tengah tu. Tengah-tengah ni boleh keluar sebau 14 ekor boleh keluar. Kosong aja. Okey, masjid tuan ni boleh lah. Ada juga ada orang. Kita kalau boleh agama ni lagi nak berikut di belakang, lagi kita pergi belakang. Benda apa kita suka main di depan ni? Benda dunia. Benda nak makan kedai orang kita main di depan. Kan kita tengok tahlil. Kita pergi tahlil kan. Tapi tahlil, tengah tahlil tu wirid lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tok siok ni tengah tu wirid tu boleh main kat Tok Imam ni, siku Tok Imam tu. Tok Imam kata la ilaha illallah, dia panggil ke bawah gitu je. Tok Imam pun rapat diri dia, tengok di dinding dia kata. Tok Imam pun la ilaha, tengok di dinding illallah. Siapa dia? Bini tuan rumah masa 1961 nikah dulu ni, gambar la ilaha illallah. Tapi balik kata Imam tu, boleh tahan bini dia muda-muda dulu, la ilaha illallah. Bawa keluar gambar-gambar tu semua jangan buat. Gambar dulu kalau terutama gambar ulama bagi tahu, gambar yang confirm malaikat tak masuk sampai daripada hadis itu adalah gambar, kata Syekh Ali Sabuni di dalam kitab dia Rawai'ul Bayan fi Ahkamil Quran, itu adalah gambar. Kan biasa kita tengok gambar tu adalah di atas, contohnya piala dulu-dulu kan ada gambar orang kecil atas tu main bola tu, apa-apalah. Gambar yang bila kita suluh torchlight atau cahaya main ke dia, bayang-bayang dia tu memenuhi ciri-ciri, ada tangan, ada kaki, semua lengkap. Bayang-bayang dia tu, yang tu ittifaq ulama tak boleh, malaikat tak masuk. Adapun gambar lain, foto kita pun, gambar kita tadika anak kita dapat convocation, anak kita dapat pingat PJK ke, PJM ke, PKR ke, UPSR ke, apa-apa pingat kita dapat tu, kita pun kat rumah kita atau apa-apa lah, convocation anak kita ke, yang tu masih khilaf di kalangan ulama. Kalau penuh ada perbahasan lain, ada muka saja perbahasan lain. Kaedah menyebut al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada khilaf itu adalah satu benda yang sangat dituntut pada Islam. Sebaiknya apa gambar yang bernyawa jangan buat. Jangan buat keluarlah. Buat dalam album gambar kita apa semua. Nak buat ni apa? Gambar pemandangan. Bila orang tengok teringat kebesaran Allah. Bubuh ayatul kursi. Bila orang tengok teringat nak baca ayatul kursi. Bubuh 4 kul. Bila orang tengok sampai dia tunggu kita untuk baca ayat, tetamu main tengok kiri kanan, tengok rumah kita, tengok surah An-Nas, dia baca surah An-Nas, boleh pahala kat kita. Kata-kata tu betul. Balik ke tahlil kita, balik tu imam wirid habis, semua wirid semua dah, tuan rumah main lah. Tuan rumah kata apa? Tuan rumah akan kata jemputlah semua nak makan kat ni apa luar ni. Jadi apa masa tu? Berebut semua orang ni, gerbuk, lari ke mata. Tinggal Tok Imam seorang. Tok Imam takkan dia nak gila macam mama si kanak kain dia tu lompat pergi, biar aku makan dulu, takkan dapat ke tu. Kita kata apa Tok Imam buat cepera gitu pula. Patutnya kita dengan Tok Imam tu bagi kemuliaan dia kan. Tunggu sat dia Tok Imam kita bagi laluan tepi. Baru sedap. Baru kita memuliakan orang yang mulia macam tu. Dia bukan makan banyak pun, bukan satu bekal tu dia nak balik rumah dia. Dah, dia makan sikit je. Apa salah kita beri kemuliaan pada dia?
Bagi dia duduk depan dulu, bagi orang lain semua duduk depan. Sebab dia kan khalifah tadi, ketua tadi. Tak ada pun Tok Imam kata, Tok Imam ni duduk tunggu sat saya bubuh kat Tok Imam. Tok Imam tak payah watak dah. Dia duduk tunggu. Bagus dia macam tu. Bagi satu kemuliaan. Yang geram sangat ni sebab apa? Sebab aku kena dah. Tu yang geram tu. Masa Qiyamul-Lail baru ni, bulan puasa, masa Qiyamul-Lail apa semua ni, 10 malam terakhir tu, bila mai ke doa last witir tu, kita doa lah. Masa tu kan gelap lagi. Gelap, tak apa cerah lagi lah. Dia buka lampu, sepatutnya luar-luar je. Dia cerah suam-suam macam tu lah. Tengah duk cerah macam tu, saya pun doa lah. Di hujung last 10 terakhir Ramadan, kita pun doa sentuhan kalbu, ya Allah ampuni dosa kami, macam tu lah. Mula-mula saya doa tu, ramai doa amin. Lepas tengah doa tu, jadi macam amin tu tak apa nak kuat sangat. Kata sebab apa? Tak kuat sangat. Rupanya masa dia doa, tengah orang duk merangkak jalan nak pergi makan sok di belakang tu, takut api. Saya tengok, mula-mula dosa pertama. Lagi saya buka mata balik, dosa ketiga. Saya buka mata balik, dia merangkak dosa kelima. Saya buka mata, dia buat doa balik. Rupanya panggil ke tu. Dah habis semua orang duk ada kat 120 orang macam tu lah. Dah habis doa. Takkan kita nak belah gitu, salam dah dulu. Salam dengan semua orang. Habis salam dengan semua orang tu, beratok lah. Saya orang ke 119. Ada seorang tu dia terlambat, 120. Beratok 120. Boleh apa bagi tu? Tak boleh apa. Nasi sepinggan, lah tu share dengan kawan tu seorang separuh. Kopi hak awak masak tu, tak ada kopi. Ni kan cabai merah saja. Ayam tak dengar apa, dengar bunyi tin. Bila kita buka kuah tu bunyi tin je. Tinggal kepak tu pun kepak yang terkepak macam mana tak tahu lah. Hak tu je balik. Kuah pun tak apa dah, ada ubi sikit share dengan kawan tu. Jalan ke tu. Ni ahli yang kuasa tak guna sedihnya, dua duk makan kedara. Wah gila. Ustaz! Dia tebak saya ada pemain kan. Dia lalu depan dia. Tempat tak makan pun tak ada. Saya lalu depan dia. Dia tengok tu. Ustaz! Kasihan kau Ustaz makan kuah sajalah. Saya rasa nak terlangkuk je nasi tu atas kepala. Panggil aku, makan kedai ambil tak ingat apa dah. Lepas tu ambil tegur aku pula. La ilaha illallah. Tu nama kata kita, nak jadi orang nak baik dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi benda-benda agama kita rasa macam tak apa nak berat. Batu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya nak apa adalah masjid kita ni, saya tengok jadual penuh, program AJK semua bagus dah buat program dah. Kita apa kita kena buat? Kita support, bagi sokongan. Hidaman setiap hari. Saya tengok bagus ya. Masjid tuan-tuan ni berada di landasan yang betul menuju ke arah kecemerlangan imarah masjid tu. Bagus dah. Saya kuliah ustaz ni, ustaz tu macam-macam lah. Khutbah, jemputan apa semua. Bagus dah tu. Imarah tu ada dah. Ahli jalan kuasa, tuan-tuan yang kacau dah. Kita AJK punya kerja cari ustaz main. Kita main bawa telinga je. Jangan tak bawa telinga. Tak bawa telinga maksud dia lena. Saya pun susah juga orang lena ni. Nabi SAW ketika di dalam gua tu dengan Nabi, dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, disebabkan Nabi terlalu letih, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq siapa? Pak mentua Nabi kan? Nabi menantu. Tengok rapat hubungan. Boleh buat tu. So cuti kan, balik rumah pak mentua, ayah, bapak tidur depan TV, baju tak pakai, pergi tidur atas perut dia. Dia tak nak aku hamau lah. Dia katok kepala kita pepel tu. Tapi Abu Bakar sini tak keluar Rasulullah. Sebab apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebut, bila Nabi tidur, satu hari Nabi tidur di paha dia, tiba-tiba dia rasa paha dia macam nak patah. Aduh dia nak patah. Sebab apa? Wahyu sedang turun. Rasa berat paha dia. Ada ketika kadang-kadang wahyu turun, Nabi duduk di atas unta tu akan terduduk sebab beratnya wahyu tu. Bukan berat ayat Quran tu, berat tanggungjawab tu. Dan kata Aisyah, kadang-kadang musim sejuk, tapi Nabi peluh nitik-nitik ni. Kata Aisyah, aku tahu masa tu wahyu sedang turun. Lepas tu Abu Bakar Siddiq tak gerak Nabi SAW.
Saya pun takkan gerak tentang tidur. Mana tahu wahyu sedang turun ke apa. Tidak, sama tidak lah. Bawa tilam lah Melina betul tak. Tanpa semua Jumaat syok tidak betul. Kita main bawa telinga dengar ceramah. Dengar betul. Tuan-tuan lah yang bernilai. Saya tak ada apa. Kalau tuan-tuan siapa hamba tak main, saya seorang duk ceramah sini seorang wah ceramah seorang. Orang main singgah sembahyang maghrib dia bagi dia apa? Ini gila ke? Memang confirm masuk sinar harian esoknya. Ustaz gila dia baru. Cakap seorang. Tapi ustaz tak main, tuan-tuan semua main, ramai semua duk tengok dia meja. Itu main singgah sembahyang maghrib. Kau ni jemaah gila ke? Ngaji dengan jin ke? Tak nampak orang pun. Dia kata gila lah. Jadi nak buat apa? Dua-dua penting. Hak Tok Guru main mengajak pun penting. Tok hak main pun sama-sama penting. Jadi kita cari peluang nak tolong masjid kita apa, kita tolong. Masjid baru pun nanti lama nak siap dah. Apa yang kita boleh buat adalah kita tolonglah. Tang mana kita boleh tolong, kita tolong. Boleh jadi imam, tak jadi. Tapi masjid kita ada orang dia. Apa-apa kita boleh tolong, kita tengok jalan sampah apa ada kita ambil lah. Ada cicak ada, kita buang lah. Kita jangan kata-kata usia dia atau usia tak guna, terdapat duit haram. Jangan cakap macam tu. Dia kadang-kadang tak nampak. Takkan dia nampak dia cicak tu, dia sembunyi belakang tiang, dia kata padan muka siapa pijak dia, patai semayang dia. Tak ada. Dia tak nampak. Ambil lah benda tu, buang lah, benda mudah saja. Kalau ya tu kalau dengan orang, kita pandai apa? Repair kipas, repair lipai, repair hak ni, jamban tu, flash tu, rosak. Kita kata tak apa. Saya buat lah. Saya pandai berkaitan pipe ni. Kita beli ni apa, kepala pipe apa yang tu beli adalah dekat 2-3 ringgit habis. AJK kata nak ambil. Kita kata tak apa lah, lebih kurang 12 ringgit, alai lah. Saya dapat pahala juga. Itulah bagus. Tengok lampu masjid rosak ke apa, jam bateri, jam tak ada ke, kita beli satu bateri. Kita boh lah. Bateri bukan 18,000, kena buat loan Maybank baru beli bateri. Anda yang akan loan tu, yang mana yang boleh tolong, yang tolong. Kami orang perempuan nak buat apa? Kami kan boleh jadi imam Bilal, yang tolong bidang dia lah. Orang perempuan boleh masak, masak lah. Macam malam ni, ada makan, dapat ni. Orang perempuan boleh buat apa? Boleh buat bihun. Masalah bihun. Bihun untuk semua orang nak main ni ala lebih kurang RM70, RM80 habis. Kita sponsor diri kita. Okey, saya tolong masak boleh. Duit masak saya tak ambil. Beli barang yang bagi kat saya, kita agak masjid. Okey? Kita guna kemahiran kita ada. Saya buat bihun susah-susah. Bihun Singapura. Beli 3 bungkus bihun Singapura, buka, rendang layak 2 saat, lepak dalam periuk, bawa masuk ni apa lada hitam, terajang kuali bawa keluar, siap dah. 3 benda dia buat. Bawa masuk, terajang, bagi kawan makan dah. Mudah dia buat bihun Singapura. Kawan-kawan boleh makan. Pandai tak? Pandai tu. Tirai tu. Tirai tu mungkin last kali basuh zaman hang tua. Contohlah. Kita buat apa? Kita ambil lah seorang sikit masuk. Macam sejadah hitam kan. Seorang ambil satu sejadah bawa balik rumah. Cuci. Bukan hang cuci. Hang lempak dalam washing machine je. Hang lempak dalam washing machine. Hambur daya, hambur softener. Titit. Habis dah. Antara dia bawa keluar. Sidai, bawa main masjid. Tuan-tuan tahu tak? Kita kerjasama macam tu, lebih kurang duit masjid nak bagi dekat dobi nak cuci tu, dia boleh save lebih kurang 200-400 ringgit tu, tak payah bagi kat dobi dah. Kita sama-sama masjid, kita tolong sama lebih kurang betul je. Padahal orang sujud, selesa orang semayang, Allah bagi pahala kita. Sujud, seronoknya bau softline, bau daya, bau seronok je. Cuci sekali sejadah ke rumah kita, sekali jalan semua gitu. Kan kita pandai cari pahala side income macam tu. Banyak benda kita boleh buat. Tapi kadang-kadang kita lepas benda tu, kita cari salah. Yang ni tak betul, dia ni tak betul, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Apa dah yang tu semua tu buat kalut tu. Bukan kita nak kata gereja bagus. Set gereja, dia pergi sembahyang, wah macam ni, dia melikuk balik rumah gitu dia. Dia tak boleh tahu jadi apa situ ya. Sebab apa? Sebab tu kerja mereka, dia tak tahu. Kerja kita buat bahagian kita. Mana kita boleh tolong agama Allah, kita tolong. Sebab semua itu ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita. Nak apa kata jiwa Islam ni, dia bukan akan main dengan mudah-mudah. Satu benda anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita dengan niat kita hari ini yang besar untuk bantu agama Allah. Bilal radhiyallahu taala anhu, dia tolong juga Islam dengan suara dia. Khadijah tolong Islam dengan jawatan dia, dengan kita kata title dia sebagai orang kaya datin tu. Abu Bakar Siddiq tolong Islam dengan harta dia.
Rahman bin Auf tolong Islam dengan harta dia. Sahabat lain tolong Islam dengan keberanian dia di medan jihad. Ada sahabat yang lain tolong Islam atas nama kekuatan dia di medan jihad. Banyak cabang yang ada dalam Islam ni yang kita boleh ambil. Dan Nabi SAW tak pernah pinggirkan siapa nak bagi usaha untuk Islam, jangan pinggirkan. Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada penyair Nabi SAW. Nabi dia ada 3 orang tukang syair. Siapa dia? Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Sabit. Mereka ni semua mereka boleh beli, boleh cayak orang dengan syair mereka. Melting people lah. Boleh cayakkan orang dengan syair mereka. Lepas tu Nabi bawa Abdullah bin Rawaha, Nabi bawa Hasan bin Sabit dalam peperangan. Mereka akan, sebelum nak pergi perang tu, mereka duduk depan, mereka baca syair lah. Baca syair, baca syair, baca syair. Sehingga Abu Bakar kata apa? Hang apa Nabi ada depan Abu Bakar baca syair apa? Nabi kata apa pada Abu Bakar Siddiq? Biar pergi. Syair dia tu lebih tajam daripada mata pedang dia. Mereka punya syair tu, kita tahap dengar tu membara semua, kita boleh koyak baju apa semua pergi jihad macam tu. Dia boleh beli orang macam tu. Hasan bin Sabit ada ruang dalam Masjid Nabawi, tengok Syama'il bab berkaitan syair Nabi SAW. Bab berapa tak ingat, 60, 70, bab yang ke berapa tu. Dia ada satu mimbar yang khas dalam Masjid Nabawi. Hasan bin Sabit dia akan baca syair. Satu tempat kan tu dia baca syair. Sehingga Nabi puji dia. Nabi kata, Hasan, aku tengok hang ni bila baca syair, fasihnya hang ni cakap bab Islam, puji orang Islam, puji Allah, puji Quran apa semua ni. Hang cakap tu macam Jibril duduk tepi hang, macam Jibril tu bagi je kat hang ilham dengan lirik tu, macam hang tu cakap tak henti-henti. Hebat Nabi puji dia. Tapi Hasan bin Sabit dia pandai waktu, tapi dia macam tak berapa berani sangat. Tak berapa berani sangat. Dalam satu peperangan, Nabi kumpul orang perempuan semua duduk satu tempat. Kumpul orang perempuan duduk tempat. Hasan bin Sabit jaga pintu, jaga orang perempuan luar. Maka datang Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia main. Dia kata, wahai Hasan, hampir kat belakang tu ada seorang musuh Islam, dia sedang mengintip kita. Hampirlah pergi bunuh dia lah. Dia kacau kita. Hasan bin Sabit kata apa? Aku tak ertilah bunuh-bunuh orang ni semua. Janganlah suruh aku bunuh-bunuh. Aku jenis naluri, jenis lembut, dia tak erti bunuh orang. Safiyah kata apa? Mai sini. Dia ambil pedang dia. Tahu dia buat apa? Dia pergi bunuh kawan tu. Dia mai balik. Safiyah kata, ni aku dah bunuh dia dah. Hang bawa keluar kepala dia mai kat aku. Hasan kata, tak beranilah aku bawa keluar kepala ni semua. Aku bunuh pun aku tak berani. Safiyah kata, hang tunggu Ustaz. Safiyah pergi potong kepala kawan tu. Dia bukan main kepala saja. Masuk dalam tempat hak perempuan tu, dia baling kepala musuh tu, keluar main toing. Orang musuh lain banyak lagi di luar tu. Sebab dia tahu tempat ni perempuan, dia pada main serang, nak bunuh. Tapi bila kepala keluar daripada situ, dia kata apa? Dalam ni bukan ada perempuan saja, ada lelaki ramai dalam ni. Biar kita melingkup belah orang. Dia belah. Nabi tak pernah pinggirkan Hasan bin Sabit. Walaupun dari segi kekuatan jiwa dia lemah dalam perang, Nabi gunakan dia untuk mana yang dia boleh. Kita guna anak Qaryah kita mana kita boleh. Anak Qaryah kita ramai, budak-budak muda ada, kita bawa dia bermain. Hang boleh apa? Guna mereka untuk apa-apa saja lah. Ada masjid tu, dia buat ujung tahun buat kenuri. Buat kenuri ujung tahun ni, bakar 3-4 kambing kambing golek, kambing gelek dan kambing golek. Budak-budak muda ni lah, dia panggil semua. Okey, sekarang kita nak buat kambing golek. 3 orang hampa jaga ni, 4 orang hampa jaga kambing ni, 4 orang hampa jaga kambing ni. Dia bersyok lah, duk pusing gitu. Bagi satu kerja dia, bagi dia jadi seronok. Siapa yang mengaji sekolah agama main tani. Sekolah agama kan main tani. Isyak dengan azan. Contoh. Tuan tahu dia balik rumah maghrib sampai isyak, dia tak tengok berita, tak tengok mana, dia tiap azan kat rumah, berlatih. Dia paksa mak dia dengar. Mak dengar azan, Allahu Akbar, Allah, okey tak? Mak dia tak okey. Lagi dia panggil, mak okey tak? Lagi dia tanya kakak dia, lagi dia tanya abang dia. Dia kata okey dah hang azan. Excited dengan azan, main azan tertukar ayat al-solat dengan ayat al-falah balik. Balik gitu. Sebab dia seronok dengan azan. Guna dia. Kita ada Bilal kita tu. Tak saja kita tengok budak-budak hak minat main semayang. Saya tengok di Jordan, masa saya ada di Jordan tu, bagus. Tok Imam dia buat apa? Tok Imam dia ada carta masjid tu lah. Masjid tu dia ada carta
Carta untuk anak-anak yang bawah 12 tahun hak mai sembahyang subuh. Siapa bawa anak dia dari darjah 1 sampai darjah 6 mai sembahyang subuh, dia boleh tik tang tu. Okay, tik jadi nama hang tulis. Jadi dia ada hari apa bulan ni buat acak semua ni semua elok budak tu mai, budak baru daftar. Kalau budak lama dia tik. Dia tengok hujung bulan siapa tik dia banyak mai sembahyang subuh kak, dia bagi hadiah hujung bulan tu. Mana pandai dia tu. Dia ada buat satu aktiviti untuk anak-anak dia main. Jadi budak-budak ni dia seronok nak main sembahyang subuh tu. Sebab apa? Sebab hadiah tu. Tak apa, budak-budak anak masuk kubur tak boleh dah bagi hadiah tu. Hadiah saya tak ada pun, musiku kepala ya. Hadiah apa nak masuk kubur 4 jam ni nak hadiah lagi. Budak-budak tak apa. Kita kata abang puasa penuh, ayah bagi kereta kontrol. Tak apa. Walaupun dia bosok ke kereta kontrol tu, kita sebagai satu, kita kena tarbiyah pada anak-anak kita sampai dia boleh buat benda-benda tu, bagus kan? Jadi tuan-tuan, apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah semua kita kerjasama untuk masjid kita. Contohnya harap orang bukan Islam nak main tolong untuk masjid kita, tak ada. Orang bukan Islam, dia tak akan main tolong masjid kita. Dia tolong agama dia. Sila bulan disiku dia agama orang lain. Kita ada, kita sama-sama. Satu bumbung, satu imam, satu kiblat. Jangan ada simpan hati kita perasaan tak elok kat orang, semua tak mau. Semua perasaan tak elok ni sama macam kasut. Nak masuk masjid, semua lepak kasut tak luar. Tak kira lah hang fikiran hang dari segi politik, hang minat sokong parti A ke, parti B ke, atau dari segi ideologi hang ni, minat ke dia tu, tak minat ke dia ni. Aku kalau dia ni aku tak mau salam, aku kalau dia ni aku jumpa aku tak mau layan. Semua perangai aku tu bubur dalam satu plastik, lepak luar macam kasut. Habis bawa ambil balik rumah tu. Dalam masjid free, tak ada masalah apa. Hang jumpa aku tak ada masalah, aku salah hang tak ada masalah. Baru kita tengok masjid kita, dia akan bersatu. Jadi seronok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab masing-masing tahu peranan dia. Seronok kita pergi setengah-setengah masjid tu. Okey, kalau ada makan, ada 3-4 orang berkaitan dengan makan. Habis dengan makan tu, ada sendiri dia tahu. Dia ni ambil bahagian dia cuci, dia ni tolak ayam, dia ni buat yang tu, dia ni buat yang tu. Yang tu tak payah suruh. Tok Siap ada, Tok Siap buat kerja lah. Tapi volunteer ramai tu ada. Tok Siap tak ada, lebih kurang Tok Siap sakit demam pun tak apa. Ni kita harap dia tu buat kerja. Saya pergi kuliah, ni meja ni seorang yang akan urus lalu lah. Tapi kawan tu tak main, tak sihat, anak masuk hospital, dia tak main. Saya tunggu di situ, siapa tak angkat meja. Semua buat tak hati. Sebab apa? Semua harap ke dia. Dia ada, dia buat. Dia tak ada, kita boleh tolong dia. Okey, dia tak ada. Kita tengok 3-4 orang, tengok 2-3 minit, tak ada. Okey, kita angkat. Bawa dia. Dia seronok. Dia ni bahagian dia, dia ni bahagian dia. Jadi kita tak payah agak. Yang pun susah ni tak, tolong Ustaz buat ni, tolong. Kita jangan tanya masjid, masjid buat apa kat aku. Tak. Kita tanya aku buat apa kat masjid. Tu soalan canggih kita tu. Soalan canggih. Kita sumbang untuk masjid kita, terutamanya. Baru kita tengok agama Allah Subhanahu Wa Taala ni akan subur dan mekar dalam dunia kita hari ini. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah jadikan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa cukup sampai di situ program kita kata tazkirah nikah kita pada malam ni. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan masjid bagi kepercayaan kepada saya. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu akan kelemahan saya sendiri. Jadi kita akan zikir bersama-sama. Zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, lepas tu kita berhenti. Betul zikir kuat lah. Zikir slow pula tu. Situ 3 kali je, lepas tu kita doa, lepas tu kita berhenti tu, insyaAllah. Baik, sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la
السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.